sempat gitu, mungkin anak cucu cicit pula. Sebab apa? Sebab bila dah kiamat ni dah dekat, jangan lupa Dajjal nak keluar. Setara Dajjal kecil Allah utus pun ramai yang kena tipu lagi. Baru ayah pin pun ramai orang dah kena tipu. Haji Kahar jaga badak dekat zoo pun orang tertipu juga. Allah bagi test kecil-kecil je. Sebab itu Nabi kata sebelum Dajjal besar keluar, 30 Dajjal kecil keluar dulu. Nak tanda. Tunggu nak Dajjal besar keluar. Kalau yang kecil pun dah kalah, dengan George Bush pun dah kalah, dengan Amerika pun ketar lutut, takut takut harga minyak dan seumpamanya. Apatah lagi bila Dajjal besar yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai fitnah yang paling besar, Nabi kata. Jadi seterusnya Allah kata diturunkan hujan. Ini ilmu di sisi Allah sahaja, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Jadi ulama menyatakan dalam rahim seorang ibu hanya Allah yang maha mengetahui. Tapi ada orang sains kata dia boleh tahu, dia scan. Macam mana yang Allah kata hanya di sisi Allah sahaja ilmu berkenaan dengan rahim yang ada dalam rahim ibu? Para ulama menyatakan secanggih-canggih sains pun dia tak tepat juga. Scan kata lelaki keluar perempuan, scan perempuan keluar lelaki. Maknanya sains pun dia bukan tepat, dia pun masih agak-agak. Jadi dia kena berlapik jugalah. Hakikatnya Allah saja yang maha mengetahui. Itu baru tahu lelaki perempuan aja. Baik buruk mana tahu. Masuk syurga masuk neraka tak tahu. Sebab itu Allah kata Allah saja yang maha mengetahui apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala sekalian. Jadi sebagaimana kita nyatakan tadi, apabila dikatakan silaturrahmi, menyambungkan hubungan ar-rahmi, awal asasnya iaitu menghubungkan hubungan nasab, sesama adik-beradik, sesama ibu ayah. Itu adalah merupakan asas. Dan kemudian barulah dikembangkan kepada masyarakat Islam. Jadi apabila asas di dalam sesebuah keluarga itu kukuh, maka masyarakat yang terbina pun kukuh. Apabila ahli keluarga berada di dalam keadaan yang dirahmati oleh Allah, tidak berpecah belah, maka masyarakat pun tidak berpecah belah. Kenapa kita melihat punca masyarakat kita pecah belah? Dia punca daripada keluarga. Daripada pembahagian harta pusaka tak pernah selesai. Masalah kita ni, harta pusaka mana-mana lah, hebat mana, ilmu macam mana pun, alim macam mana pun, apabila diuji dengan harta pusaka ni tak ramai yang lulus. Hanya tanah sekangkang kera bergaduh adik-beradik. Baru ni saya dipanggil oleh seorang pakar. Apa tu, bapak dia ni dulu pakar bomoh patah. Nah dengar kalau orang Johor kena wak ngadur. Meninggal orang kaya wak ngadur ni. Banyak tanah. Orang rapat dengan Sultan Johor. Jadi adik anak beranak dia panggil. Bergaduh adik-beradik pasal bagi tanah. Abang yang sulung nak tanah ni, adik ni nak tanah ni, panggil tolong jadi hakim. Nah itu dia. Jadi anak orang hebat. Ketua cawangan tu buat ngandul ni. Cawangan tu jangan pai. Dia buka pai dekat Pontian. Bukan jalan-jalan orang. Hebat orangnya. Jadi orang tua ni hebat. Tapi orang tak highlight yang tu. Orang highlight dia pakar bomoh pakar patah. Kalau orang dulu orang Johor tahu dah. Doktor-doktor hospital pun tahu. Sebut wak ngadur memang makruf, tahu. Tapi yang tak makruf ketua cawangan tu, saya pun tak tahu. Balik-balik baru ni baru tahu. Rupanya orang tua ni hebat juga rupanya. Dia buka cawangan kat situ. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian. Jadi apabila ahli keluarga silaturahminya kukuh, maka insya-Allah masyarakat yang terbina itu kukuh. Sebab itu Islam dia fokus kepada individu, keluarga. Apabila individu selesai, keluarga selesai, insya-Allah masyarakat selesai. Tapi sebab kalau kita nak tackle yang besar, masyarakat dulu tak mampu. Sebab masyarakat ni lagi ramai ragam dia. Dalam keluarga pun kalau tak boleh selesai, apatah lagi nak selesaikan masalah dalam masyarakat. Sebab itu Nabi SAW menyatakan
Dosa memutuskan silaturahmi ini dosa yang Allah segerakan balasan buruknya di akhirat, di dunia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan surah Ar-Ra'd ayat 25. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ard ulaika lahumul la'nah wa lahum su'ud dar. Dan golongan yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah selepas daripada dia mengikat perjanjian, dia memutuskan apa yang Allah suruh untuk dia sambung, iaitu silaturahmi, dia melakukan kejahatan di atas muka bumi, mereka inilah golongan yang mendapat laknat Allah dan mereka akan mendapat seburuk-buruk tempat kembali, iaitu dalam api neraka. Dalam ayat ini Allah menegaskan golongan yang memutuskan perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala untuk mentaati Allah, tidak mensyirikkan Allah dalam kalimah syahadah. Itu janjinya dengan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia berjanji tak ada Tuhan melainkan Allah. Tidak ada Tuhan, dinafikan la ilaha, nafikan segala Tuhan. Tidak ada di kalangan makhluk yang mempunyai hak ketuhanan. Tidak ada di kalangan makhluk yang mempunyai sifat ketuhanan. Illallah, hanya Allah sahaja yang layak memiliki sifat ketuhanan itu. Tetapi dalam kehidupan dia langgar perjanjian. Ala lahul hukmu, bukankah bagi Allah itu hak ketetapan hukum? Tapi dalam hidup dia menentukan hukum sendiri, tak nak ikut hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini golongan yang dia langgar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Golongan ni lah yang kena buang kerja dulu. Sebab dia langgar perjanjian dengan Allah. Majikan kena buang orang macam ni. Orang yang langgar perjanjian dengan Allah, apatah lagi perjanjian dengan manusia, lagi dia tak boleh nak jaga. Janji dengan Allah, nak sembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji dengan Allah, tak ada di kalangan makhluk yang ada sifat Allah. Tak ada di kalangan makhluk yang mempunyai hak ketuhanan. Tapi dalam kehidupan masih diberikan ketaatan mutlak, kasih sayang mutlak kepada sesama makhluk. Dan Allah menyatakan lagi, golongan yang mendapat laknat ini golongan yang memutuskan apa yang Allah suruh untuk disambung. Golongan yang memutuskan silaturahmi ini golongan yang dilaknat oleh Allah. Bukan kecil-kecil punya dosa. Ulaika lahumul la'nah, dan mereka itu bagi mereka laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jika golongan yang membina masyarakat daripada galangan golongan yang memutuskan silaturahmi, golongan yang mendapat laknat Allah, boleh kita bayang bagaimana keadaan masyarakat itu. Bagaimana nak mendapat masyarakat yang diredai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain yang direkodkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yadkhulul jannata qati', tidak masuk syurga orang yang memutuskan silaturahmi. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, ar-rahmu mu'allaqatun bil arsh, taqul man wasalani wasalahu Allah wa man qata'ani qata'ahu Allah. Ar-rahim, kasih sayang, bergantung di arasy Allah. Ar-rahim ini berkata, sesiapa yang menyambungkanku, maka Allah menyambungkan kasih sayang dengan orang itu. Sesiapa yang memutuskanku, maka Allah putuskan kasih sayangnya dengan orang itu. Hadis sahih direkodkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah radhiyallahu anha. Jadi dalam hadis ini Nabi kata ar-rahim, kasih sayang. Jadi ar-rahim juga membawa maksud kasih sayang. Kasih sayang ini Allah Subhanahu wa taala cipta. Allah cipta kasih sayang ni, dia jadi makhluk. Kasih sayang ni jadi makhluk, Allah cipta dia. Sebagaimana dalam hadis lain Nabi kata, innallaha ta'ala khalaqal khalqa hatta idza faragha minhum